mataku melalui tingkap kaca di tingkat 1 rumahku. Daripada pandangan itu, hati aku menjadi sayu. Sayu sesayu-sayunya. Aku dapat lihat dengan jelas bagaimana jengkaut itu sedang rakus meruntuhkan binaan konkrit yang berdiri kukuh sejak suami aku ada lagi di dunia ini. Dirobohnya satu persatu, seolah-olah hati aku dicerobohi dengan begitu rakus sekali. Aku terus menangis dan air mataku terus mengalir di kedua-dua pipiku tanpa aku boleh menahannya lagi. Pada tanaman bonsai-bonsai pula, seolah-olah tanpa belas kasihan dan tak berhati perut, jengkaut terus membenamkan matanya dengan kejam pada pangkal-pangkal bonsai sehingga sebahagian pasu-pasunya pecah berderai. Manakala pokok-pokoknya ranap, hancur sehingga tak kenal pada rupanya lagi. Itulah bonsai-bonsai yang aku didik dan aku jaga bersama-sama mendiang suami aku sejak berbelas-belas tahun dahulu. Kami didik dan kami pelihara seperti seorang anak yang diberi keperluan sepenuhnya. Tapi kini, sebagaimana pecah dan berderainya pasu-pasu yang berharga itu, begitulah hati aku. Hati aku luluh, penuh kecewa, hampa dengan apa yang berlaku. Mataku seolah-olah tak sanggup lagi melihat apa yang sedang berlaku di hadapan diriku ini. Lantas, aku masih ingat lagi pesanan suamiku. Sekiranya dia tiada di dunia ini, jagalah dengan baik pokok-pokok bunga dan bonsai-bonsai itu. Ia sangat berharga dan terlalu susah untuk dipelihara. Tak ramai orang memilikinya kerana pokok-pokok itu sangat bernilai tinggi dan sebahagiannya dibeli oleh suamiku dari luar negara. Ada harganya bernilai puluhan ribu ringgit dan dibelinya kerana dia begitu berminat. Dia sanggup berbelanja beberapa sahaja agar hajat dan minatnya itu tercapai. Di atas lot tanah banglo itulah semua tanaman terletak di situ, termasuk air terjun bersama-sama kolam yang dibina oleh suamiku. Tanah itu dibeli oleh suamiku termasuk tanah yang sedang aku duduk sekarang ini. Tanah yang aku duduk ini dibina sebuah rumah banglo 2 tingkat. Ratusan ribu ringgit juga harga rumah ini. Dan suami aku bercadang akan membina sebuah lagi di atas tanah tempat dia menanam pokok-pokok bunga itu. Itulah harapannya. Namun, tak kesampaian setelah dijemput Tuhan terlebih dahulu. Harapannya tinggal harapan cuma. Rasa hatiku kecewa, kini aku telah ditinggalkan. Cintamu hanya sementara merintih, oh kalbuku. Dulu pernah kau berjanji kan sehidup juga semati. Cintaku telah kau hancurkan merana.
suamiku dengan tanaman bonsainya. Terlalu banyak dia berbelanja untuk tanaman itu dan sudah banyak masa dihabiskan untuk tanamannya hanya untuk kelihatan menarik dan menawan. Itu beberapa ketika dahulu. Tapi kini, terlalu sukar nak aku gambarkan dengan kata-kata. Segalanya telah musnah. Harapan yang diletakkan kepada aku tak dapat aku tunaikan kerana masalah kewangan yang menghimpit diriku. Sekarang, semua tanaman yang indah-indah itu sudah menjadi korbannya. Termasuklah tanah lot banglo yang ditinggalkan oleh suamiku itu. Tanah itu telah dilelong oleh bank dan hak miliknya telah bertukar tangan. Aku terpaksa serahkan tanah itu untuk membayar hutang syarikat yang dituntut oleh pihak bank beberapa minggu lalu. Aku cuma diberi masa 2 minggu untuk melansaikannya. Jika aku gagal, dengan rumah yang aku duduk sekali ini akan dilelong oleh pihak bank. Biarlah aku kehilangan sebidang tanah daripada aku kehilangan kedua-duanya sekali. Jika aku kehilangan kedua-duanya, ke mana aku harus membawa diri ini? Aku tak punya sesiapa di dunia ini selain anak-anak dan mertuaku. Cukuplah, aku tak mahu menyusahkan mereka. Apatah lagi ketika aku dihimpit pula dengan kewangan sekarang ini. Ya, aku dihimpit dengan masalah kewangan. Betul, memang banyak wang yang ditinggalkan oleh suamiku selepas kematiannya. Tetapi, selama mana ia boleh bertahan, aku tak bekerja. Jika aku mahu bekerja sekarang ini, mana ada syarikat yang mahu menerimaku lagi? Aku ni sudah berusia dan tak banyak tenaga lagi. Ditambah pula, aku ni sering sakit-sakit sehingga semua itu menghimpit perasaanku. Duhai suamiku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tak dapat tunaikan apa yang engkau hajatkan. Katamu, jagalah tanah-tanah itu kerana itulah harta kita. Bukanlah rendah harganya. Banyak yang kita belanjakan untuk ia kelihatan cantik dan terisi. Kita bina rumah banglo dengan berbagai-bagai kemudahan dan peralatan dari luar negara. Manakala yang sebidang lagi, sebelum dibuat pembangunan, kita jadikan taman. Kita bina air terjun dan kolam renang serta dihiasi dengan pokok-pokok bunga yang berbagai-bagai jenis serta bonsai dari luar negara. Kita mengupah orang untuk menjaganya. Ya, semua itu sudah terlaksana. Aku dan suamiku serta keluargaku rasa bangga dengan apa yang kami ada. Semuanya kelihatan mewah dan sangat sempurna. Tetapi, rupa-rupanya tidak kekal lama. Semua itu ibarat datang dalam mimpi dan apabila aku sedar dari mimpi itu, sebenarnya aku tak punya apa-apa. Malah dihimpit dengan berbagai-bagai persoalan.
sudah tak dipedulikan oleh keluargaku. Apatah lagi sebelah mertuaku. Mereka seolah-olah memulaukan aku. Katanya, aku membebankan mereka. Sebanyak mana lagi mereka harus menolong aku? Dulu mereka pernah menolong aku ketika aku berada di dalam kancah yang sama selepas kematian suamiku. Ya, kewanganlah puncanya. Begitu jugalah semasa suamiku ada. Dia pernah ditolong oleh mertuaku untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ketika kegawatan ekonomi melanda pada suatu ketika dahulu. Tak apalah masa itu. Mertuaku mempunyai wang yang sangat cukup untuk menampung hutang-hutang suamiku itu. Dia mempunyai syarikat pengangkutan yang besar dan tidak begitu terkesan dengan keadaan ekonomi ketika itu. Dananya sangat banyak tersimpan di dalam dan di luar negara. Tetapi itu hanya sejarah lama. Sekarang, dia pun dah tak dapat membantu lagi. Dananya semakin berkurang setelah syarikatnya tak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang lain. Lalu, sebab itulah aku tak dipedulikan lagi. Paling aku kecewa, aku pernah mendengar sendiri dari mulutnya. Terpulanglah, kalau patut kamu jualkan kedua-dua rumah itu untuk bayar hutang, juallah. Kalau boleh, balik tinggal dengan keluarga kamu. Jangan bebankan ayah lagi. Kata-katanya, bagai mata pisau yang menghiris hati. Patutkah aku pulang ke pangkuan keluargaku? Mahukah mereka mahu menerima aku sebegini setelah aku tak punya apa-apa lagi? Ayah mertuaku bercakap senang, tetapi bebannya aku yang tanggung sendiri. Anak-anak aku bagaimana? Dah tentu mereka tidak sanggup melihat aku merempat tanpa haluan di tempat orang. Ya, anak-anak aku baru habis belajar dan mula bekerja. Sementara mendapat kerja yang bagus setanding dengan kelulusan luar negara, mereka membuat kerja yang biasa-biasa saja. Tak apalah kataku, gaji kecil pun tak apa. Itu baru saja permulaan dan lama-kelamaan gaji akan dinaikkan. Nasihatku, janganlah kita meminta-minta kepada orang lain dan menunjuk kesusahan yang sedang kita tanggung. Tak ramai yang simpati dengan kita, tetapi terlalu ramai yang akan bertepuk tangan kerana melihat kita di dalam kesempitan. Mereka faham dengan kehendak aku dan bertekad akan membina kembali keluarga kami yang kelihatan goyah ini. Itulah keadaan aku masa ini. Biarlah tanah lot bersama taman kesayanganku itu menjadi korbannya. Setelah tiada apa lagi yang harus aku gadaikan, aku terima apa saja yang berlaku kerana kita tak selalunya berada di atas. Sekarang, aku berada di bawah. Namun, aku masih ada lagi insan-insan yang mulia bersama-sama dengan aku. Itulah anak-anak aku yang memahami pada situasi yang sedang berlaku. Mereka menerima dengan hati yang terbuka dan akan membina kembali apa yang goyah itu apabila tiba masanya nanti. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung jamar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara
tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara bersatu. Seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu.